Assalamualaikum. Okey, saya Cikgu Nita. Saya juga mengajar subjek perniagaan tingkatan 4 di SMK Muka. Okey, hari ini kita akan sambung belajar tingkatan 4 pula, iaitu bab 4. Okey. 2.2 bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, tengok lagi. Kita tengok start dia. Okey. Dalam bahagian fungsian ni, kita akan belajar tentang carta organisasi. Di mana aspek yang penting dalam carta organisasi adalah kita tengok ni. Yang pertama, pembahagian kerja. Di mana dalam carta organisasi akan dibahagikan kerja mengikut kepakaran masing-masing. Okey, kemudian di situ juga akan wujud hubungan antara ketua dengan pekerja, di mana ketua adalah orang yang teratas sekali dan dia akan mengarah pekerja-pekerjanya. Kemudian jenis-jenis tugas. Okey, ikut carta organisasi itu, dia akan ada jenis-jenis tugas dia mengikut kepakaran macam yang cikgu cakap tadi. Dia ikut kepakaran masing-masing. Okey, lepas tu akan ada hierarki pengurusan. Dia akan ada pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Di mana setiap hierarki itu atau setiap tangga tu nanti akan ada tugas masing-masing. Dia tahu tugas dia. Supaya tak adalah orang yang tak tahu nak buat kerja. Tujuan bahagian fungsian. Bahagian fungsian ni ada tujuan, dia ada 4 tujuan dalam ni. Yang pertama adalah penumpuan bidang tugas yang diberikan sahaja, di mana setiap pekerja ni dia diberikan tugas masing-masing ikut bidang dia. Yang seterusnya ialah dapat meningkatkan kemahiran pekerja. Ini disebabkan oleh dia sudah mahir dalam bidang dia sendiri. Yang seterusnya, mudah melatih pekerja baru dalam pengkhususan yang sama. Ini terutamanya bagi pekerja yang baru yang masuk dalam bidang yang sama. Maknanya pekerja yang sudah lama di situ, dia boleh melatih pekerja yang baru itu tadi. Dan mudah juga untuk bahagian menguruskan latihan. Dan seterusnya ialah mengurangkan kos dan masalah pengurusan. Okey, kos dapat dikurangkan tadi sebab pekerja yang sudah ada dapat membantu dalam bidang latihan. Lepas tu tak perlu untuk latihan atau belajar semula bagi pekerja yang baru. Okey, yang pertama kita tengok fungsian pentadbiran, iaitu pelaksanaan suatu tugas yang telah ditetapkan ke arah mencapai visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, tujuan dia yang pertama adalah menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Maknanya fungsi pentadbiran ni sangat penting untuk mencapai BMO tadi ni. Dan supaya semua aktiviti dalam perniagaan dapat dijalankan dengan lancar. Maknanya bahagian fungsian pentadbiran ini akan menyusun jalan atau peringkat-peringkat tugas itu. Okey, kita tengok peranan dia yang pertama. Mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Di mana bahagian pentadbiran ini penting untuk menyimpan dan menerima semua rekod-rekod tentang perniagaan, di mana rekod ini sangat penting untuk menyelesaikan pelbagai masalah syarikat atau organisasi. Okey, peranan yang kedua pula menyediakan dokumen dan menguruskan program seperti mesyuarat. Okey, di sini akan menceritakan tentang ada keuntungan naik turun sesebuah organisasi perniagaan. Itu sangat penting bahagian pentadbiran ya.
Okey, seterusnya kita tengok tujuan atau bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Ni ada 6 tujuan dia. Yang pertama, dia membantu melancarkan perniagaan di mana perniagaan yang mempunyai staf yang berpengalaman sangat penting untuk membangunkan sesebuah organisasi atau sesebuah perniagaan. Yang kedua, memastikan sumber manusia yang mencukupi dalam organisasi mengikut keperluan kepakaran. Yang ketiga pula, membangunkan sumber manusia bagi memastikan organisasi kekal berdaya saing. Maksudnya, sumber organisasi atau sumber manusia ini perlu dibangunkan, perlu diberi latihan di bengkel supaya dia dapat meningkatkan atau dapat berdaya saing dengan sumber-sumber manusia yang lain. Yang seterusnya ialah kemahiran pekerja dapat ditingkatkan seiring dengan pembangunan teknologi. Ikut teknologi terkini, maknanya pekerja perlu ditingkatkan atau perlu didedahkan dengan pembangunan teknologi supaya pekerja itu tidak berada di takuk yang lama. Okey, yang terakhir sekali ialah memastikan tenaga kerja kekal dalam organisasi dengan sistem upah yang sistematik, kompetitif dan menarik. Di mana sistem upah ini sangat penting sebab ini adalah memberi motivasi kepada pekerja atau sumber manusia itu tadi. Okey, bila ada sistem upah yang sistematik, kompetitif dan menarik, pekerja akan kekal lama bekerja di sesebuah organisasi tersebut. Okey. Tengok peranan dia. Okey, peranan pengurusan sumber manusia. Yang pertama, perancangan sumber manusia ini iaitu proses mengambil pekerja atau staf tu perlu ditapis terlebih dahulu. Semua pekerja diambil mestilah mengikut kriteria-kriteria tertentu. Dan satu lagi, pekerja yang telah menunjukkan prestasi yang baik akan diberi kenaikan pangkat. Seterusnya, latihan dan pembangunan juga penting di mana pelaksanaan program induksi dan latihan kemahiran kepada pekerja baru atau pekerja yang telah lama bekerja di sesebuah organisasi. Ini juga untuk membangunkan sumber manusia dalam sesebuah organisasi. Okey, yang ketiga, perkhidmatan pekerja dan kebajikan, iaitu sumber manusia ni perlu menyediakan pelbagai kemudahan untuk pekerja semasa bertugas. Di mana pekerja ni dia perlu tempat yang kondusif dan menarik dan pelbagai kemudahan. Contohnya kemudahan cuti sakit, kemudahan bercuti supaya pekerja ini lebih bermotivasi. Okey, dan yang terakhir sekali adalah perhubungan industri. Ia boleh menyuarakan ketidakpuasan pekerja melalui kesatuan pekerja. Ini penting untuk di mana kalau pekerja tu kurang berpuas hati, dia boleh suarakan kan kesatuan pekerja. Okey, kita tengok soalan pengukuhan pula. Soalan dia, ini adalah bentuk soalan atau soalan peperiksaan percubaan tahun 2020. Saya bagi satu soalan. Pernyataan manakah menerangkan tujuan bahagian fungsian pentadbiran? A. Merancang kewangan organisasi perniagaan. B. Menjalankan aktiviti sokongan agar aktiviti perniagaan berjalan lancar. C. Menjalankan aktiviti pengurusan sumber manusia untuk memastikan pengeluaran dapat dijalankan dengan sempurna. Dan D. Merancang dan mengawal pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, jawapan yang paling tepat sekali adalah apa, Kak? Apa? Okey, kita tengok dulu. Okey, jawapan yang paling tepat sekali adalah B.
menjalankan aktiviti sokongan agar aktiviti perniagaan berjalan dengan lancar. Yang kedua pula, rajah di bawah ini berkaitan dengan peranan bahagian fungsian, latihan dan pembangunan, kebajikan pekerja, perhubungan industri. Apakah X? Okey, X ialah bila kita lihat di sini, X adalah peranan pengurusan sumber manusia. Okey, jawapan yang tepat sekali adalah D. Dapat 2 markah. Okey. Terima kasih kerana menonton video cikgu ini. Cikgu harapkan agar video yang cikgu buat ini memberi banyak manfaat kepada pelajar-pelajar semua dan cikgu doakan semoga anda semua berjaya dalam pelajaran terutamanya subjek perniagaan. Terima kasih.